Dalam satu JJ, hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Jadi S infinity adalah 4 kali sebutan pertama 4A. S infinity formula dia ialah A bahagi 1 tolak R sama dengan 4A. Tukar tempat duduk, 1 tolak R, A per 4A. Jadi 1 tolak R ialah 1/4. Jadi R ialah 1 tolak 1/4, 3/4. Assalamualaikum. Diberi 3 sebutan pertama janjang aritmetik. Jadi nak selesaikan soalan ini, kita guna rumus D. D adalah T2 tolak T1. D juga sama dengan T3 tolak T2. Jadi dua-dua ni sama. Jadi bila T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2, so kita masukkan nilai-nilai ini. T2 kita adalah 2M tolak 1 tolak dengan M sama dengan T3 kita ialah 2M tambah 1 tolak dengan T2, 2M tolak 1. Hati-hati bila memberi nilai ini. Okey, selesaikan, kita dapat M tolak 1. Yang ini kita dapat 2. Jadi M kita sama dengan 3. Baik. Hasil tambah 12 sebutan berikutnya. Maksudnya hasil tambah T4 hinggalah T15. Sebab 12 sebutan selepas sebutan ketiga. Jadi T4 tambah sampailah tambah T14 tambah T15. Ni semua tambah ni. Okey. Ada juga cara yang lebih ringkas. Saya pernah beritahu. Kalau ini nilai dia ialah sama dengan S15 tolak dengan S3. Okey. Baik. Kita buat sesuatu. S15. S15 adalah, sebelum tu cikgu akan senaraikan dia punya JA. JA kita M, 2M. Ni kan? JA kita ialah M kita ialah 3. 2M, 6 tolak 1, 5. Lepas tu 7. Lepas tu dot. Dan dengan ini D kita adalah 5 tolak 2 sama dengan 3. 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey. Jadi S15 rumus dia ialah 15 per 2. 2 darab dengan A. A kita 3. Tambah N tolak 1, 14. D kita 2. Okey. Dan kalau anak-anak tekan kalkulator, nilai ini sama dengan 255. Okey. Lepas tu kita kira pula S3. Sama kaedah dia. 3 per 2. 2 darab 3 tambah sekarang 2D kan. 2 darab 2. So kalau anak-anak selesaikan, tekan kalkulator, nilai dia sama dengan 15. Jadi kita punya S15 tolak S3 adalah sama dengan 255 tolak dengan 15 dapat 240. JE lagi, tentukan sebutan kelima, A17. D kita ialah 13 tolak 7 sama dengan 13 tolak 17 sama dengan negatif 4. Tentukan sebutan kelima, rumus T5 sama dengan A tambah 4D. Masukkan A17 tambah 4 darab negatif 4, kita dapat sama dengan 1. Hasil tambah, hitung hasil tambah 10 sebutan berturut-turut selepas sebutan kelima. Maknanya adalah T6 tambah T7 sampailah T15. Okey. Jadi ini nak dapat ni S15 tolak S5. Okey, baik. Jadi S15 masukkan dalam rumus. Rumus S15 15 per 2, 2A. 2A kita 17
tambah 14D. 14 ni N tolak 1. 15 tolak 1 D. D negatif 4. Dan kita dapat, kalau tekan kalkulator, jawapan dia ialah negatif 165. Kemudian kita cari S5. 5 per 2 tulis gantikan rumus seperti ini, tulis untuk mendapat markah rumus. 2, 17 tambah, bukan tulis rumus tulis rumus yang sudah diisi dengan nilai. Okey, 4D. 4 darab dengan negatif 4. So, kita akan dapat jawapannya ialah 45. Jadi, akhirnya S15 ataupun hasil tambah 10 sebutan berturut-turut selepas sebutan ke-5. Negatif 165 tolak dengan 45 dapat negatif 210. Janjang geometri diberi Tn. Senaraikan 3 sebutan pertama. Bila N sama dengan 1, T1 sama dengan 4/1. Bila N2, T2 4/2 kuasa 2. Bila N3, T3 4/2 kuasa 3. Jadi T1 ni kalau tekan kalkulator jawapan dia setengah. T2 tekan kalkulator jawapan dia adalah 1. Dan T3 tekan kalkulator jawapan dia. Yang ini 2. Bukan setengah, 2. Maaf 2, 1 dan setengah. Alright. Ini 3 sebutan pertama settle. 4 darab setengah ialah 2, Baik, seterusnya hasil tambah ketak terhinggaan bagi janjang geometri ini. S infinity. A bahagi 1 tolak R. Okey. A kita tadi adalah 2. R kita ialah setengah. Jadi jawapan dia adalah 4. Macam mana dapat R? Okey, tengok R R adalah T2 tolak T1. T1 tu A lah. T2 tolak pula bahagi. Okey, ni bukan dapat. Kita boleh sentiasa careless kat situ. T2 bahagi T1. 1 bahagi 2 sama dengan setengah. Jadi R kita ni setengah. Baik, soalan ini 2 markah. 2 markah maknanya tak ada jalan kerja. Ni 1 markah, ni 1 markah. Okey, untuk janjang geometri. Ingat ini. R tak boleh sama dengan 1. Kerana kalau R1 dia berulang nombor tu dah bukan JJ. Jadi kalau dalam kes ni dia kata R bukan P, jadi P ni 1 lah. Kan? R tak sama dengan 1. P kita ni 1. Okey, nisbah sepunya. Baik, kita tengok rumus SN. SN adalah A bahagi R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Ini rumus yang diberi maknanya dalam formula, senarai formula. Dan dia beri SN ni dia kata sama dengan 3 R kuasa N tolak 1 bahagi 2. Nampak 3 ni A 3 R kuasa N tolak 1 sama, maknanya R tolak 1 kat bawah ni sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Kita masuk tajuk hukum linear. Okey. Now dia beri 2 fungsi dan 2 graf. Graf ini ialah graf non-linear, bukan linear lah. Nampak pun dah tahu kan. Dan ini adalah graf linear, garis lurus. Alright. So sekarang bila dapat soalan begini, perkara pertama sekali tukarkan yang bukan linear tu kepada linear. Okey, dia akan ada banyak kemungkinan ataupun kita boleh wujudkan pelbagai fungsi linear, tetapi jangan lari daripada soalan yang diberi ini. Kadang-kadang dia beri dalam bentuk graf. Dalam kes ini dia beri dalam bentuk garis persamaan. So kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak bahawa ini negatif 2 atas yang non-linear, kat sini pun ada negatif 2. Okey. Tapi negatif 2 ni ada X. So, kita perhatikan pula yang nilai C. Ni C kan? So, jadi C kita single 4. Yang ini ada 4X kuasa 2. So, kita terus dapat tangkap dia punya petua atau dia punya tips dia bahawa kita kena bahagikan dengan X kuasa 2 supaya
4x kuasa 2 ni jadi 4. Itu dia punya tips dia, cara kaedah dia, teknik dia. Okay, jadi 4 per x kuasa 2 tolak dengan 2 per x kuasa 2. Okay, jadi y per x kuasa 2 sama dengan, dah jadi 4 kan? Kan sama 4 tolak 2. Kan sama 2 tetapi ini x besar. Tetapi dekat sini ialah 1 per x kuasa 2. Sebab itu dia kata ungkapkan x besar dengan y besar. Jadi y besar kita y per x kuasa 2 dan x besar kita adalah 1 per x kuasa 2. Sebab dia sama. Ni nampak dia dah sama. Kalau cikgu tuliskan bentuk ni, dia akan jadi y sama dengan negatif 2x tambah 4. Nampak tu dia. Sama macam kat atas. Okey, seterusnya cari nilai k. K adalah K adalah pintasan x. Jangan guna yang ini. Jangan guna yang huruf besar ni. Sebab kita nampak y dengan x kan. Jadi dalam kes ini, k ni adalah pintasan x ataupun k sifar. Y dia sifar, x dia k. Jadi sifar sama dengan negatif 2k tambah 4. 2k sama dengan 4. K sama dengan 2. Okey, kalau dapat soalan macam ini, tengok fungsi pada paksi y. Dan kita kena jadikan nilai y kuasa 2 kita ni menjadi y kuasa 2 per x. Itu dia punya tips. Yang tadi tips dia kita bandingkan dua persamaan. Yang ini kita kena adjust sampai kita dapat seperti paksi y. So kalau begitu, y kuasa 2 ialah 2x 8 tolak x ataupun 16x tolak 2x kuasa 2. Kalau kita nak jadikan dia y kuasa 2 per x, bermakna 16x per x tolak 2x kuasa 2 per x. Boleh potong tinggal 2x. Dan kita dapat y kuasa 2 per x sama dengan 16 tolak 2x. Y besar kita ialah y kuasa 2 per x. X besar kita x. Okay. Kecerunan bersama x negatif 2 dan pintasan y sama dengan 16. Jadi kita boleh buat satu persamaan yang besar. Y sama dengan negatif 2x tambah 16. Ini yang kita gunakan selepas ini. Bukan y kuasa 2 per x, bukan. Negatif 2x tambah 16. Okey, dia nak cari nilai P dengan Q, no hal kacang je. Yang ini x besar, ini y besar. Lepas tu dia ada bagi lagi 3Q. Sama, ini x besar, ni y besar. Tak payah tengok lagi y kuasa 2 tu, semua tak payah tengok. Jadi kalau kes ini sifar sama dengan negatif 2P tambah 16. 2P 16. P sama dengan 8. Yang ini pula kita dapat y besar kita Q sama dengan negatif 2. 3 tambah dengan 16. Okey, jadi selesaikan kita dapat sama dengan 10. Lagi sekali kita punya tips ialah jadikan y sama dengan ks kuasa 3 ni, tukarkan y dia kepada log y. Jadi tambahkan log y base 10 sebelah kiri sebab sini base 10 dan tambahkan juga di sebelah kanan. Okey. So yang ini boleh jadikan dia log 10. Okey. Dan ini adalah log x kuasa 3 base 10. Dan kita boleh adjust lagi. Ini pemalar sebab tak ada pun nilai x, tapi yang ini dia adalah 3 log x. Tambah. Dan kita tengok y kita log y. X kita log x. M kita 3. C kita ialah log k. Nampak kan? X kita log x, y kita log y. Jadi betul, tepat.
So, cari log K, maknanya log K inilah nilai C kita. Jadi, log K, C kan? C. Sama dengan 2 tu kat sini, C2. Okay, pindasan Y. Jadi, K adalah 10 kuasa 2 sama dengan 100. Satu lagi ialah nilai H. Nak cari nilai H, kita kena gunakan fungsi kecerunan. Jadi, kecerunan daripada rajah graf ni, H tolak 2 bahagi 2 tolak kosong. H tolak 2 bahagi 2 tolak kosong sama dengan 3, M3. Dan H tolak 2 sama dengan 6 dan H kita sama dengan H kita sama dengan 8. Okey, sama juga kes ini, tetapi dia melibatkan log Y dan fungsi Y dia agak kompleks. Okey, jadi Y sama dengan PQ kuasa X kuasa 2/4. Jangan takut, tak ada apa-apa Dia bukan virus, coronavirus. So, jadikan dia tambah log kiri, log di kanan. Okey, dan ini kita boleh jadikan dia log P tambah dengan log Q kuasa X kuasa 2/4. Sama dengan log P tambah X kuasa 2/4 log Q. Ni base 10 jangan lupa base 10. Baik. So, dah jadilah. Nampak? Jadi, Y besar kita siapa? Y besar kita ialah log Y. Base 10 tu. X besar kita siapa? X besar kita ni, X kuasa 2. Tu, kan? Okey. Kecerunan? Kecerunan ialah selain daripada X kuasa 2 ni. Siapa dia? Log Q bahagi 4 kan? Itulah kecerunan kita. Lama-lama banyak buat latihan, kita akan nampak dia punya bentuk, dia corak dia. Okey, C kita yang tak ada X, log P. Okey. Kemudian, kita cari kecerunan lah sebab dia dah dapat, dia dah beri nilai, 2 nilai. So, kecerunan kita adalah 5 tolak 4 bahagi 6 tolak 4. Y2, Y2, Y1 bahagi X2, X1. So, 5 tolak 4, 1, 6 tolak 4, 2, setengah. Jadi, kita dah boleh buat persamaan kita sebagai Y sama dengan setengah X tambah dengan C. C kita adalah log P base 10. Okay, tu dia. So, sekarang dia nak apa? Dia nak nilai log Q dengan log P kan? Jadi, kecerunan kita ni setengah. Jadi, M ni ialah log Q base 10 bahagi 4. Sama dengan setengah. Jadi, log Q base 10 sama dengan 2. Q sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan 100. 1. Okey. Jadi, kita punya C. Macam mana kita nak dapat nilai C? Kita kena guna yang ini tadi. Okey. Saya buat C dulu. Y sama dengan setengah X tambah C. Ataupun boleh jugalah terus log P. Log P. Jadi, Y kita apa? Ambil salah satu titik. Saya ambil titik 44. Cikgu ambil titik 44. Jadi, Y kita 4. X kita pun 4. Tambah dengan log P base 10. Jadi, kita dapat log P base 10 sama dengan 2. Jadi, P kita ialah 10 kuasa 2, 100. Sama juga ini Y per X dengan Y sama dengan 5X tolak 3X kuasa 2. Jadi, Y sama dengan 5X tolak 3X kuasa 2. Y ni kena tukarkan jadi Y per X. Jadi, senang je bahagi dengan X. Jadi, Y per X sama dengan 5X per X tolak 3X kuasa 2 per X. Jadi, Y per X sama dengan 5
tolak 3x. Kan? Jadi kita boleh buat y besar. Ini dah y sama dengan kecerunan negatif 3x tambah 5. So, lepas itu kita gunakan aja nilai. Maknanya kita buat y besar. Sebab graf kita ialah y per x ni. Saya gunakan y besar. Dan ini adalah x. Okay. So, tak payah tengok y maknanya k bahagi dengan ky. K per 2. Jangan. Tolonglah jangan. Ambil saja 2k. Okey, jadi ini kita punya y besar, ini kita punya x besar. Memang mudah. Okey, jadi k sama dengan negatif 3 darab 2 tambah dengan 5. Okey, kita dapat k kita sama dengan negatif 1. Sama juga, bila dia beri titik yang kedua, H3. H3, ini x besar, ni y besar. Y sama dengan negatif 3x tambah 5 kan? Masukkan aja 3 sama dengan negatif 3h tambah 5. Jadi 3h sama dengan 2. H sama dengan 2 per 3.